Hai, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nurliani Limin. Tujuan video ini dibuat bagi memenuhi final assessment individual bagi subjek pemasaran dan perejenan harta tanah SGHH 3203. Tajuk assignment pada kali ini adalah mengenai analisis daya saing pemaju dalam industri harta tanah di Malaysia. Sebagai pengenalan, strategi pemasaran ni bukan untuk mencapai kejayaan kompetitif bagi jangka masa pendek dan keuntungan sebuah syarikat, tapi sebenarnya ia mencapai pertumbuhan jangka panjang dan kemampanan sesebuah syarikat tersebut. Strategi sebuah syarikat biasanya adalah untuk merancang dan mengalahkan persaingan selain daripada syarikat dia untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di analisis kajian ini, saya memilih syarikat pemaju harta tanah yang berdaya saing di Malaysia dan di serantau negara, iaitu Gamuda Berhad. Gamuda Berhad adalah sebuah syarikat pembinaan yang menjalankan kejuruteraan awam, infrastruktur dan pembangunan perbandaran utama di Asia dan Timur Tengah. Antara projek bagi kejuruteraan awam seperti Malaysia seperti projek Klang Valley Mass Rapid, MRT, Gamuda Industrial System Digital IBS, Pen Borneo Highway dan Penang Master Transport Master Plan. Projek infrastruktur yang telah dijalankan seperti Lebuh Raya Kesas, Litrak, Smart, Gamuda Water. So, manakala bagi projek pembangunan pembandaran yang dijalankan seperti Gamuda Curve, Gamuda Garden, 2517. Syarikat ini beroperasi di Malaysia dan juga di luar negara seperti Qatar, Bahrain, Taiwan, Singapura, Vietnam dan Australia. Pejabat Gamuda ni terletak di Petaling Jaya, Selangor. Berikut adalah carta organisasi bagi Gamuda Berhad. Seterusnya, Gamuda Berhad mempunyai visi dan objektif tersendiri untuk pembangunan masa depan syarikatnya bagi membina infrastruktur yang bertaraf dunia dan menambah baik gaya hidup negara. Visi syarikat dalam menyasarkan menerajui rantau ini dalam pembangunan persetujuan harta tanah berskala besar. Misi syarikat adalah ingin menyampaikan infrastruktur bertaraf dunia yang inovatif dan hartanah gaya hidup utama untuk pelanggan. Strategi syarikat dalam mencapai pertumbuhan mampu yang berdasarkan pendekatan kapasiti, keupayaan dan pembinaan daya saing. Kajian ini menganalisa Gamuda Berhad melalui beberapa pemboleh ubah utama, iaitu persekitaran luaran syarikat dengan menggunakan kaedah model 5 pasukan porter ataupun Porter's 5 Forces yang merupakan analisis kompetitif yang biasa digunakan untuk pendekatan untuk pembangunan strategi syarikat pembangunan harta tanah. Porter 5 Forces ialah sebuah rangka kerja bagi menganalisis persekitaran persaingan syarikat bagi Gamuda Berhad. Bilangan dan kuasa saingan syarikat yang berdaya saing bakal memasuki pasaran baru, pembekal pelanggan dan produk pengganti mempengaruhi keuntungan syarikat. Untuk perumusan strategik ni, selepas mengenal pasti isu utama syarikat, strategi perniagaan yang diisukan bagi Gamuda Berhad adalah seperti berikut, iaitu visi, misi, inisiatif sosial korporat syarikat. Seperti kita tahu, Gamuda Berhad adalah sebuah syarikat pemaju hartanah infrastruktur yang penting di Asia dan Timur Tengah. Ia juga merupakan salah satu firma yang disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia. Kejuruteraan dan pembinaan, pembangunan harta tanah dan konsesi infrastruktur adalah 3 perniagaan utama Gamuda Berhad. Gamuda Berhad mempunyai visi-visi yang tersendiri, iaitu visi mereka adalah untuk membuat penambahbaikan dan membangunkan penyelesaian untuk infrastruktur awam dan pembangunan harta tanah yang berskala besar. Bagi misi mereka pula adalah untuk berada dalam cara yang terbaik secara konsisten
untuk mencipta infrastruktur yang bertaraf dunia dan meningkatkan daya saing pelanggan mereka melalui perniagaan teras utama. Okey, seterusnya bagi analisis keboleluaran pula. Berdasarkan kajian yang dilakukan, berikut adalah analisis pesaing untuk Gamuda Berhad melalui model Porter-Five-Force of Gamuda Berhad. First sekali, persaingan antara firma pesaing. Terdapat sebilangan besar pesaing daripada Gamuda Berhad seperti yang terutama sekali adalah YTL Corporation Berhad, Eco World Development Group Berhad, Sandabi Properties Berhad, IOS Properties Group Berhad dan lain-lain adalah di kalangan pemaju dalam pembangunan kediaman adalah agak rendah. Sebab kebanyakan syarikat pemaju besar ni terlibat dalam aktiviti pembangunan harta tanah seperti pembangunan pusat beli belah dan tempat kediaman yang hampir serupa dengan Gamuda Berhad. Ini disebabkan peningkatan bilangan pesaing Gamuda Berhad ni, kos tetap Gamuda Berhad dalam aktiviti pembangunan harta tanah adalah tinggi. Seterusnya yang kedua pula, kuasa tawar-menawar pembekal. Kuasa rundingan pembekal adalah salah satu kuasa yang mempengaruhi keputusan syarikat. Secara keseluruhan, pemaju berada dalam kedudukan penawaran yang tertinggi berbanding pembekal utama dalam industri ini, iaitu seperti penjual tanah, kontraktor pembinaan, pembekal bahan pembinaan, penggilang kelengkapan dan peralatan rumah serta pembekal modal. Salah satu aktiviti utama Gamuda Berhad ialah pembangunan harta tanah. Biasanya pemaju mempunyai kuasa tawar-menawar yang tinggi pada penjualan tanah, yang biasanya mereka membeli tanah melalui rundingan dua hala terus dengan kerajaan ataupun pihak ketiga dan bukannya terlibat dalam bidaan pelbagai pihak lah. Okey, yang ketiga pula, potensi kemasukan pendatang baru. Di Malaysia terdapat beberapa syarikat yang menggabungkan pembangunan harta tanah seperti IJM Berhad, Masing Sendirian Berhad, YTL Sendirian Berhad. Syarikat-syarikat ini memiliki lebih daripada separuh harta tanah di Malaysia dan semakin banyak. Sebaliknya, syarat ketat kerajaan untuk mendapatkan lesen pembangunan harta tanah bukannya mudah. So, untuk memulakan syarikat memulakan pembangunan harta tanah ni adalah memerlukan modal yang tinggi serta juga mempunyai jenama yang hebat di kalangan pemaju harta tanah serta mempunyai ramai pelanggan yang setia. Bagi Gamuda Berhad ni, dia tidak risau sangat tentang persaingan bakal peserta baru kerana peserta yang baru mungkin sukar untuk mencuburi industri ini. Kerana syarat ketat kerajaan dan keadaan lain, persaingan daripada bakal peserta baru adalah rendah. Bagi yang keempat pula, kuasa tawar-menawar pembeli. Kuasa beli-pembeli boleh memberi kesan kepada keuntungan industri dengan meminta konsesi harga. Dalam kes Gamuda Berhad ni, pembeli mempunyai kuasa tawar-menawar yang ketara dalam industri harta tanah. Ini disebabkan oleh beberapa sebab termasuk kekurangan permintaan pembeli tanah yang berhubung dengan bekalan industri. Yang kelima adalah potensi pembangunan produk pengganti. Di Malaysia ketika ini, pembangunan harta tanah mendapat permintaan tinggi untuk kediaman sendiri dan juga untuk pelaburan. Untuk pembangunan kediaman ni, pembangunan perumahan baru dari mana-mana firma boleh digantikan dengan produk kompetitif daripada pemaju lain ataupun boleh jual semula rumah yang sedia ada. So, Gamuda Berhad melihat banyak potensi dalam penciptaan produk alternatif. Ia adalah kerana tiada alternatif yang banyak tersedia dalam pasaran semasa. Konsep pembangunan yang hampir serupa memberikan pengguna lebih banyak
pilihan untuk memenuhi keperluan mereka. Akibatnya, Gamuda Berhad ni tidak seharusnya tak risaulah tentang penciptaan produk pengganti masa hadapan. Isu utama daripada analisa yang kita perolehi tadi adalah berikut. First sekali, kebimbangan, kekurangan kepakaran profesional dan buruh tempatan yang mahir. Seterusnya, kemunculan persaingan daripada pemaju pelabur asing untuk projek infrastruktur tempatan. Seterusnya, risiko ketidaktentuan ekonomi, dan juga yang terakhir, perubahan polisi disebabkan oleh kerajaan, peraturan atau pihak berkuasa tempatan. Di sini untuk isu utama yang first, kebimbangan kekurangan kepakaran ni, Gamuda Berhad juga berdepan dengan isu kekurangan kompetensi profesional dan kaki tangan tempatan yang cekap di Malaysia ni. Sebab di kat Malaysia mempunyai ramai pakar dalam bidang kejuruteraan awam, seni bina dan bidang lain, tetapi Gamuda Berhad masih kekurangan tenaga kerja mahir yang berpengalaman yang terlibat dalam aktiviti pembinaan terowong dan kereta api. Akibatnya, syarikat ini bergantung kepada pakar asing untuk mengendalikan aktiviti teras utama syarikat, dan ini akan memerlukan kos yang tinggi. Gamuda Berhad juga memerlukan jumlah besar pekerja untuk menyiapkan projek mengikut jadual, sebab cabarannya kekurangan tenaga kerja yang mahir ni memaksa syarikat bergantung kepada pekerja asing. Seterusnya, yang kedua, kemunculan persaingan daripada pemaju atau pelabur asing untuk projek infrastruktur tempatan. Disebabkan negara Malaysia telah menawarkan persekitaran politik dan perundingan yang agak stabil, kebimbangan kemunculan persaingan daripada pembina asing ni timbul dalam industri infrastruktur tempatan. Sebagai salah satu syarikat pembangunan tempatan, Gamuda Berhad kehilangan kelebihan kepada pesaing asing. Pertama sekali, pemaju asing ni dia mempunyai kewangan yang besar untuk menyokong mereka bersaing dengan pembina tempatan, dan ia juga boleh ditafsirkan sekiranya pemaju asing ni mempunyai modal yang cukup untuk menanggung kos projek tersebut lah. So, dari sudut lain juga, pembina asing ni mempunyai reputasi yang baik hingga mampu mengeksport perkhidmatan mereka ke negara lain. Seterusnya, yang ketiga, risiko ketidaktentuan ekonomi. Tambahan pula, sekarang ni ekonomi kitaran pasaran yang lembab selepas fasa pandemik COVID-19 ni akan menimbulkan kebimbangan kepada Gamuda Berhad. Ini menjadikan produk import adalah lebih mahal untuk pengguna. Selain itu, ia akan memberi kesan negatif kepada Gamuda Berhad. Sebabnya beberapa bahan binaan seperti logam, tanah liat ataupun kayu still masih diimport daripada negara lain. So, kita beraktiviti pembinaan kita kat sini bergantung kepada pengimportan bahan mentah dari negara luar. Seterusnya, untuk yang keempat, perubahan polisi disebabkan oleh kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Bidang ekonomi utama negara ni, NKEA, adalah satu ukuran aktiviti ekonomi yang secara langsung dan tidak langsung boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan menggunakan pendapatan negara kasar sebagai petunjuk. Memandangkan kerajaan ni telah menumpukan usaha kepada NKEA tersebut, ia boleh menjana impak positif yang ketara untuk negara. So, Gamuda Berhad ni mengikut hala tuju NKEA dengan tujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat
negara ini dengan membina lebih banyak rumah mampu bilik berbanding membina lebih banyak rumah yang tidak mampu dimiliki oleh warga tempatan. So kat sini Gamuda perlu memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk melaksanakan projek tersebut. Polisi ini membolehkan pekerja mendapat faedah, tetapi secara langsungnya aliran tunai syarikat pembelanjaan semakin meningkatlah. Okey, faktor penyelesaian dan peningkatan daya saing ni yang kita perolehi daripada isu utama tadi, iaitu mengatasi masalah kekurangan kepakaran profesional tenaga kerja tempatan mahir. Okey, Gamuda Berhad ni mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan projek latihan yang lebih aktif, melatih lebih ramai tenaga kerja profesional dan mahir, dan mewujudkan sistem bangunan industri IBS. Seterusnya, menggunakan kaedah usaha sama atau perkongsian, iaitu membentuk usaha sama dengan syarikat lain. Contohnya, memeterai memorandum persefahaman MOU, tawaran kursus pembelajaran yang ditambah baik menjadikan model latihan industri. Selain itu, yang ketiga, melaksanakan strategi kepelbagaian ke dalam perniagaan, melibatkan diri dalam kerjasama merentas perniagaan dan perkongsian pengetahuan, membangunkan sumber dan keupayaan baru yang berdaya saing, meningkatkan daya saing dan prestasi komersial, iaitu Gamuda Berhad mungkin meneruskan projek pembinaan dan pembangunan harta tanah di negara lain. Yang keempat, mendapatkan insentif daripada kerajaan, iaitu langkah kerajaan, di mana langkah kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat seperti menurunkan cukai, menghapuskan tol. So kat sini Gamuda Berhad ni layak mendapat pengecualian cukai untuk pentadbiran dan penyelenggaraan bangunan kediaman bertingkat yang ditawarkan oleh pemaju. Seterusnya, meningkatkan prestasi pasaran tempatan dan produktiviti syarikat seperti pelaksanaan projek MRT. Projek ni adalah platform terbaik kepada PKS tempatan untuk mengasah dan menyediakan persiapan terbaik untuk menjadi syarikat yang berdaya saing dan mampu bersaing di arena antarabangsa. Secara kesimpulannya, daripada analisis yang di atas tadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa strategi pemasaran berfungsi sebagai penghubung utama antara perancangan pemasaran korporat dan analisis situasi di satu pihak dan pembangunan program khusus di pihak yang lain. So, Gamuda Berhad adalah salah satu syarikat yang berdaya saing di Malaysia pada masa ini, memfokuskan sifat perniagaannya kepada 4 jenis pembangunan yang berbeza, iaitu pembangunan perbandaran, kediaman bertingkat, pembangunan komersial runcit dan bersepadu, serta pengurusan hartanah dan pembuatan perkhidmatan projek dan pembinaan. Namun begitu, kebergantungan yang besar kepada hasil pembandaran atau kediaman merupakan perkara yang harus ditangani segera. Namun begitu, Gamuda Berhad masih mempunyai satu ciri aliran hasil daripada 4 segmen lain yang berbeza, mengekalkan kemampanannya buat masa ini, serta usaha untuk mempelbagaikan kepada segmen perniagaan yang berbeza adalah sangat penting untuk kemampanan jangka panjang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.